Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan terangkan apa yang saya faham daripada tajuk ini. Okay, peringkat-peringkat tafsir bil maksur. Peringkat yang pertama ditulis secara riwayat dan lisan. Peringkat ini berlaku pada kurun pertama hijrah, di mana tafsir bil maksur ini dibuat secara umum sahaja. Dan tafsir ini juga tidak dibuat secara tertib mushaf. Pada tafsir bil maksur pada zaman ini jarang sekali ataupun susah nak jumpa istinbat hukum dan hanya disampaikan secara lisan. Peringkat yang kedua ataupun peringkat pembukuan tafsir bersama hadis berlaku pada kurun kedua hijrah. Ketika ini telah berlaku penulisan tafsir yang dihafal dan setiap ulama bagi negeri-negeri disuruh untuk menulis apa yang mereka belajar daripada para sahabat. Dan ketika ini juga tafsir dan hadis masih lagi tidak diasingkan. Lepas tu pada peringkat yang ketiga ataupun peringkat di mana pembukuan bersanad berasingan dengan hadis berlaku pada kurun kedua hijrah juga, tetapi berlanjutan sehingga kurun ketiga. Ketika ini penulisan tafsir dan hadis telah diasingkan. Walaupun sudah dipisahkan, namun hanya ditulis apa yang ada ketika itu sahaja. Ketika ini telah dibukukan penulisan-penulisan itu. Peringkat keempat, peringkat dibukukan berasingan secara sempurna. Maksudnya tafsiran ini telah berlaku secara berkeseluruhan dan disusun mengikut tertib mushaf, iaitu daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, dan hadis-hadisnya ataupun sanad-sanadnya disebut. Dan peringkat kelima, peringkat penghapusan sanad berlaku selepas zaman Imam At-Tabari. Tafsir-tafsir bil maksur pada zaman itu banyak dihazafkan sanadnya, menyebabkan telah campur aduk riwayat yang sahih dan tidak, yang sahih dan dhaif lah. Mufasir pada zaman ini juga telah banyak mengambil kisah-kisah Israiliyat, dan daripada apa yang kita ketahui menyebabkan berlakunya kelemahan ataupun keraguan berlaku dalam tafsir bermaksud ni. Antara kelemahan yang kita dapat ketahui, yang pertama, berlaku pemalsuan dalam riwayat. Pemalsuan ni berlaku contohnya satu pihak itu menyatakan dia mengambil riwayat daripada orang yang dhabit, orang yang siqah, contohnya Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan selainnya lah. Tapi padahal mereka hanya menipu. Perkara ini bercenderung untuk mengikut fahaman mereka. Mereka buat ini untuk menguatkan faham golongan mereka, kumpulan mereka. Contohnya seperti Syiah, Mu'tazilah dan lain-lain fahaman yang terpesong. Yang kedua, telah masuk unsur-unsur Israiliyat. Apa yang saya faham, unsur-unsur Israiliyat ni adalah kisah-kisah lama ataupun para anbiya yang dahulu, yang kadang-kadangnya tidak betul, hanya menjadi buah mulut rakyat pada zaman itu. Dan ini menyebabkan susah untuk kita sebagai orang jahil ni untuk memahaminya. Lepas tu yang kelemahan ketiga, berlakunya penghapusan sanad, hazafun sanad. Hazafun sanad ni bila berlaku kita tidak dapat membezakan riwayat itu sahih ataupun dhaif, menyebabkan banyak keceliruan berlaku dan boleh bawa terpesong maksud. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.